Selamat pagi jemaat sekalian, salam sejahtera buat kita semua. 弟兄姐妹平安， Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ibadah Natal pada pagi ini, meskipun dari rumah kita masing-masing. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri memulai ibadah kita. 我们感谢主，虽然我们都在家，但是主给我们机会，可以一起做圣诞崇拜。我们一同站起来。 Jemaat sekalian, mari kita bersyukur, memuji kebaikan Tuhan dan memuliakan Dia dengan menaikkan nyanyian Terpujilah Allah. 弟兄们，我们感谢主，我们来一同唱赞美上帝。 Buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Ibadah Natal online pada pagi ini berlangsung dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi yang senantiasa memelihara karya ciptanya dari permulaan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai beserta saudara saudara juga. juga. Firman Tuhan mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, 圣经 atau 说， berbicara dan tidak menepatinya? 圣经说，神非人必不至说谎，也非人者必不至后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？ Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. 因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。 Dan anak yang Tuhan janjikan telah lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namanya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Marilah kita sambut Yesus Tuhan kita dan Juru Selamat kita dengan menyanyikan kabar gembira. 主所应许的孩子2000多年前降生了，他就是耶稣。
他要拯救自己的百姓脱离罪恶。我们一同唱报好信息来迎接我们的救主耶稣。 Kita akan menyanyikan 1 bait dalam bahasa Mandarin, kemudian 2 bait dalam bahasa Indonesia. 首先用中文，然后用印尼文。 热烈荒野照地上，牧人们看守羊群，忽然天上发光亮，牧人心中生惊慌，天使天群集中央，传播美好的信息，在小小怀里合着，聚集为人的降生。 Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Baik, yang kedua, gembala bawa domba, puji serta menyembah. Gembala bawa domba, puji serta menyembah. 3 orang majus datang memberi hadiah. Yesus kecil berbaring, anak Allah yang tunggal, lahir jadi manusia. Ini kabar gembira. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Jemaat sekalian, Daniel pasal 9 ayatnya yang ke-9 berbunyi demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Sebelum masuk ke dalam doa, marilah kita merendahkan hati kita naikkan pujian. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. 主内弟兄姐妹，但以理书9章9节，主意我们的上帝是怜悯饶恕人的，我们却违背了他。进入祷告前，我们用谦卑的心来唱，我心灵为你敞开。 Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, tidak ada yang bisa kami sembunyikan dari hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini, merendahkan diri kami dan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu siapa sebenarnya kami. Hati kami yang paling dalam, banyak hal yang gelap, ada hal yang najis. Perkataan kami melukai Engkau ya Tuhan dan juga melukai orang lain. Bahkan tindakan kami ada yang tidak bersesuaian dengan firman-Mu. Dosa-dosa kami tidak kami sembunyikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Demikian juga kesalahan-kesalahan kami perbuat. Kami sadar sepenuhnya kami adalah orang-orang berdosa. Dan kami juga dengan penuh kerendahan hati dan keberanian menghampiri tahta rahmat kasih karunia-Mu. Karena pada-Mu ada pengampunan ya Tuhan. Kami datang kepadamu dan memohon sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus, basuhlah kami. Sucikan kami sekali lagi. Dan layakkan kami di hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan diberkati oleh-Mu sekali lagi. Pimpinlah kami semua. Dengan penuh kesukaan kami mengakui ketidakberdayaan kami. Dan kami memegang akan salib Kristus. Dan memandang kepada Kristus yang tersalib untuk segala pengampunan dosa-dosa kami. Terimalah pengakuan dosa kami. Terimalah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri dan terimalah berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 会众们请站立，来领受主的恩典信息，是从彼得前书2章10节。你们从前算不得证明，现在却做了神的证明；从前未曾蒙许，现在却蒙了连续。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah diselamatkan, karena Dia kita telah diselamatkan dan telah dipilih menjadi umat Allah. 亲爱的会众们，我们感谢主，因为他救赎了我们，让我们成为他的证明。 Mari kita nyanyikan pujian berikut ini. Ku bernyanyi tentang Yesus. 来，我们一同唱歌颂耶稣。 Hatiku sungguhlah girang, Yesus telah selamatkanku. Puji muliakan nama-Mu yang sucikan hatiku. Ku bernyanyi
心里种种满快乐，因耶稣已拯救我，赞美主主奇妙生命，洁净我内外健康。为何我要歌颂耶稣？为何他对我宝贵？他是我主，我的救主，他是叫我转回，在万人中他最美好，他是玫瑰百合花，他是丰盛恩惠源头，恩典慈爱他之下。为何我要歌颂耶稣？为何他对我宝贵？他是我主，我的救主，他是叫我转回。 Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membacakan Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kedua dan ke-6 secara bertanggapan. 弟兄们，让我们起因一段经文，是从以赛亚书9章2和6节。 Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 在黑暗中行的百姓看见了大光， 住在死荫之地的人，有光照耀他们。 因有一婴孩为我们而生， 有一子赐给我们， 政权必担在他的肩头上，他名称为 奇妙测试全能的神，永在的福，和平的君。 Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya
Ya, sesungguhnya seorang anak telah lahir untuk kita. Sambutlah dia, Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Satu. Anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Raja Lee dengan tema Genaplah Janjinya. Sebuah pujian seperti rusa rindu sungaimu akan dinaikkan untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，今天李建祥牧师在我们当中正道，有体会他允许成了。我们来听一首诗歌，入如渴慕溪水，来预备我们的心，接纳神的话。 Kau
Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Tuhan Bapa Surgawi, 我们在天上的父， kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. 主要我们向你献上感恩。 Pada pagi hari ini Kau menghimpunkan kami semua dari berbagai lokasi di manapun kami berada untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. 因今天早晨，你让我们各自在各处可以一同来敬拜你。 Kami memohon anugerah-Mu dan belas kasih-Mu turun atas setiap kami. 我们祈求将你的恩典和你的怜悯降于我们， Dan kiranya Engkau memenuhi kami dengan kebenaran firman-Mu. 也求你将你的真理充满我们， Dan Roh-Mu yang kudus menerangi mata hati kami. 而你的圣灵来光照我们的心田， Memimpin kami untuk memandang kemuliaan Kristus Tuhan. 引领我们来能够看到主你的光。 Beri kami sukacita pada waktu kami membaca bagian dari firman-Mu. 当我们读你的话语的时候，也求你赐给我们喜乐。 Beri kami kerinduan sehingga kami merindukan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. 也求你赐给我们一个渴慕，能够渴慕你作为我们的救主， Dan beri kemampuan kepada kami untuk merespons kebenaran firman-Mu. 也求你赐给我们能力，可以回应你的真理。 Persiapkan hati kami dan persatukan hati kami. 求你预备我们的心，也让我们的心合而为一。 Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman dan juga penterjemah. 无论是传讲的，或者是传译的， Kami semua kami memohon kepadamu. 我们一同来祈求你， Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 奉靠唯一的名，主耶稣基督的圣的名， Amin. 阿门。 Pagi hari ini kita akan membaca beberapa bagian dari kebenaran firman Tuhan untuk merenungkan tema genaplah janjinya. 今天我们要一起读几段的经文，让我们可以一起思想今天的主题，它的应许成了。 Dan saya sangat mendorong kita untuk membuka Alkitab kita pada saat kebenaran firman Tuhan diberitakan, karena saya akan mengajak saudara untuk membacanya dan menikmati keindahan kebenaran firman Tuhan. 我推动弟兄姐妹们可以打开各自的圣经，使我们能够一起读，一起去享受这话语的美妙。 Kita akan membaca dari Perjanjian Lama Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. 我们要先读以赛亚书第9章，中文的是第6节。 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。 Bagian yang kedua adalah dari kitab Nabi Yesaya juga pasal yang ke-61 ayat yang pertama dan kedua. 接下来的还是同样以赛亚书，但是是在61章1到2节。 Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. 主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，教我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。 Dua bagian lagi dari Perjanjian Baru yang menjadi dasar kitab untuk menyampaikan firman Tuhan, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. 还有2段经文呢，第3段的是取自路加福音第2章11节。 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. 因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。 Satu bagian dari
lagi dari tulisan Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. 另外一段经文呢，是使徒保罗写的书信，就是腓立比书2章第5到第6节。 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。 Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan merenungkan tema genaplah janjinya pada pagi hari ini. 我所爱的弟兄姐妹们，今天我们要一起来思考他的应许成了这个主题。 Lukas dengan teliti menuliskan penggenapan janji Allah di dalam ayat yang ke-11 yang kita baca pada pagi hari ini. 那路加呢，他很仔细的将上帝的应许成了这个事情呢，在刚才我们读的11节里面讲到。 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。 Saudara perhatikan juru selamat, Kristus, Tuhan di dalam satu ayat. 弟兄姐妹们，你们注意，在那边出现了救主，还有主，还有基督，一同在一节经文里面出现。 Pada waktu kita membaca dengan teliti di dalam Perjanjian Lama, di situ kita menemukan Lukas menarik kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Lama dan kemudian menuliskannya di dalam satu ayat yang begitu padat untuk membongkar identitas dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kita. 如果我们注意到旧约的时候呢，我们可以发现到这个路加他能够从旧约圣经的精髓里面抽出来，将耶稣作为救主、作为救世主这个主题表现出来。 Dan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 kita menemukan identitas esensi Kristus yang begitu penting yang harus kita pahami. 而在以赛亚书第9章，在那边我们能够看到主耶稣他的身份的重要性，是我们需要明白的。 Saudara perhatikan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. 我们可以一起看到，因有一婴孩为我们而生， Seorang putra telah diberikan untuk kita. 有一子赐给我们。 For unto us a child is born, seorang anak telah lahir untuk kita. 因有一婴孩为我们而生， Lalu ada seorang putra telah diberikan untuk kita. 又讲到有一子赐给我们。 Di sini kita melihat Yesus Kristus yang adalah putra Allah dari surga turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. 我们在这里能够看到主耶稣他是上帝的儿子，他从天堂降到世界来成为人。 Itu sebab Yesaya menuliskan seorang putra telah diberikan untuk kita. 因此以赛亚写到有一子赐给我们， Son of God, putra Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia. 这个上帝的儿子降世为人，成为了人。 Maka Yesaya menuliskan seorang anak telah lahir untuk kita. 因此以赛亚说有一婴孩已经为我们而降生了。 Maka di dalam diri dari Yesus Kristus kita melihat ada dui natur di dalam diri daripada Tuhan Yesus Kristus. 所以在这个以赛亚书，我们能够看到耶稣他有两个本体， Dia adalah manusia sejati, tetapi dia tidak berdosa. 他是完全的人，但是他没有犯罪。
Dia adalah Tuhan Allah yang sejati, yang ilahi, Putra Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menjadi manusia. 他也是完全的上帝，他是上帝的儿子，就是三位一体中的第二个本体，他是降世于人的上帝。 Yesaya sudah menuliskan itu 700 tahun sebelum itu terjadi, dicatat oleh Injil Lukas. 以赛亚书呢，在路加700年之前已经记载了这个事情。 Demikian juga Lukas dengan teliti mencantumkan kota Daud di mana bayi Yesus itu dilahirkan. 路加非常的详细的在那边记载了这个婴孩所出生的地方呢，就是大卫之城。 Nabi Mika di pasal ke-5 menuliskan dengan begitu teliti, Hai Bethlehem Efrata, disitulah Kristus akan dilahirkan. 那米迦书第5章呢，在那边也很详细的讲到伯利恒啊，以法大，耶稣就是在那边出生的。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu kita membaca Lukas pasal 2 ayat ke-11 ini, kita menemukan Lukas menggabungkan penggenapan perjanjian lama di dalam ayat 11 ini. 那如果我们读到路加福音2章11节的时候呢，我们发现路加他已经将这个整个应许成全在这节经文里面了。 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, 今天已经有救主为你们降生了， yaitu Kristus, 就是基督 Tuhan 主， di kota Daud. 在大卫的城里。 Puji Tuhan, 感谢主。 pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk mengerti makna inkarnasi. 那今天早上呢，我要邀请弟兄姐妹们一起来明白这个道成肉身的意思。 Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus, inkarnasi. Dia dari surga turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. 我们的上帝他是创造宇宙万物的上帝，但是他道成肉身来到这世界上成为人。 Apakah yang ada dalam pikiran daripada Tuhan Yesus Kristus? 那在耶稣基督里的想法到底是什么？ Apakah yang ada dalam perasaan daripada Tuhan Yesus Kristus? 那耶稣的感受又是什么呢？ Sebagai Tuhan yang dari surga turun ke dalam dunia ini, apa yang dia mau beritahu kepada engkau dan saya di pagi hari ini pada waktu kita memikirkan kebenaran firman Tuhan ini. 作为上帝，他从天堂降下降为人的时候，他到底要向我们报什么信息呢？ Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tak mungkin mengerti jikalau Tuhan tidak membukakannya kepada kita. 弟兄姐妹们，如果不是上帝自己向我们敞开的话，我们根本不能明白。 Kita tak mungkin apa yang ada mengerti dan memahami apa yang ada dalam pikiran daripada Tuhan dan apa yang menjadi perasaan daripada Tuhan Yesus pada waktu dia inkarnasi ke dalam dunia ini. 我们根本无法明白耶稣道成肉身的时候，他的想法、他的感受是什么。 Sang pencipta bersedia dibalut dengan daging dan memiliki darah untuk dilahirkan sebagai bayi. 创造宇宙的上帝却愿意将他自己以肉为身体，以一个婴孩的形状生出来， Dilahirkan di kandang binatang yang bau. 是在一个非常臭的马槽里降生， Di tengah-tengah kondisi udara yang begitu dingin. 在一个非常冷的空气之下， Tidak ada selimut yang memadai, yang ada cuma kain linen untuk membungkus sebagai lampin seluruh tubuhnya. 没有很厚的被子来遮盖它，只有一块布来包裹它。 Yusuf dan Maria gemetar memandang kepada bayi. Lewat nggak? Hidup nggak? Bisa nggak kami membesarkannya? 约瑟和玛利亚很战惊的看那个婴孩，他们在想：我们能不能把他养大？ Tetapi justru di dalam Injil kita menemukan apa yang Tuhan Yesus mau saudara dan saya pahami. Pikirannya, perasaannya, dia bukakan kepadamu dan kepada saya. 但是就是通过上帝的福音，他要你和我明白他的思想、他的感情，就是他要向我们敞开。 Dan pagi ini saya mau mengajak engkau untuk menghubungkannya
dengan tulisan daripada Rasul Paulus dan kejadian Yesus Kristus bersama-sama dengan muridnya. 那今天早上呢，我要将这个情况与使徒保罗所写的经文，还有耶稣和他门徒们在一起的情况连在一起。 Masih ingatkah saudara sekalian pada waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya, ibu daripada Yakobus dan Yohanes meminta posisi kepada Tuhan Yesus? 是否弟兄姐妹们还记得，当耶稣和他的门徒们在一起的时候呢？这个雅各和约翰的母亲向耶稣为他们的孩子向耶稣要这个地位。 Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. 我们一起来打开我们的圣经，马太福音20章20节。 Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anak itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. 那时，西比太儿子的母亲同他2个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。 Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. 耶稣说：“你要什么呢？”他说：“愿你叫我这2个儿子在你的国里，一个坐在你的右边，一个坐在你的左边。” Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum? 耶稣回答说：“你们不知道所求的是什么，我将要喝的杯，你们能喝吗？” Saudara perhatikan di ayat ke-24 respons dari yang lain, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. 那24节，弟兄姐妹们，你们注意，那10个门徒听见了，他们就恼怒他们兄弟2人。 Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 那耶稣叫他们来说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。 Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Garis bawahi. 只是在你们中间不可这样，你们中间谁愿为大，就必做你们的用人。”这里可以划线。 Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Garis bawahi. 谁愿为首，就必做你们的仆人。划线。 Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。 Disinilah kita memahami dan mengerti kalimat daripada Tuhan Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 在这里，我们才能够明白，耶稣基督他来到世上，不是为了要得到人的服侍，而是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。 Dan dia mendorong murid-muridnya, engkau harus menjadi seorang pelayan Tuhan dan seorang hamba-Nya Tuhan. 那他也推动他的门徒们说：“你们必须要成为上帝的用人，要成为上帝的仆人。” Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah murid-murid mengerti apa yang Yesus maksudkan pada waktu Yesus berbicara kepada mereka? 但是弟兄姐妹们，是否门徒们当耶稣向他们这样说的时候，他们明白？ Engkau ingin besar, jadilah pelayan. 你愿为大的，你要成为仆人； Engkau ingin terkemuka, jadilah hamba. 你要为首的，你就要成为用人。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terkadang kita waktu mendengar firman Tuhan, mendengar itu mudah. Tetapi untuk menjalankannya, kita perlu diproses oleh Tuhan sendiri. 弟兄姐妹们，很多时候我们在听神的话语的时候，很容易去听，但是当我们要实行的时候呢，需要上帝来去帮助我们。 Pagi hari ini saya rindu saudara yang menjadi pelayan Tuhan, saudara yang menjadi orang-orang Kristen yang mengikut Kristus. Saudara harus mengerti makna inkarnasi dari diri Yesus Kristus sendiri. 那今天早上，各位作为上帝的仆人的人，
作为耶稣的跟随者的人，我希望你们能够明白耶稣道成肉身的含义。 Yesus sendiri berjanji, engkau yang mengikut aku, engkau akan mempunyai hidup yang berkelimpahan. 耶稣他自己曾经应许过，你所有凡跟随我的人呢，你们会得到丰盛的生命。 Dan Yesus memberikan teladan bagi murid-muridnya. 耶稣他也给他的门徒们榜样。 Yesus memberikan aplikasi langsung dari firman-Nya kepada murid-muridnya. 他用他自己的生命成为他道的那个执行。 Untuk memahami ini, saya mengajak saudara melihat lagi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Di sini kita akan sama-sama mengkaitkannya dengan tulisan daripada Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang kedua. 那让我们能够更明白的话呢，我们先一起来打开约翰福音13章，在这里我们能够以使徒保罗所在腓立比所写的连接在一起。 Saudara, kejadian di Yohanes pasal ke-13 ini adalah murid-murid dan Tuhan Yesus bersama-sama sudah bersiap-siap untuk merayakan Paskah. 那在约翰福音13章，在这里的故事呢，就是耶稣和他的门徒们一起已经预备好要庆祝过逾越节了。 Saudara tahu, murid-murid pada waktu itu transportasi mereka yang paling memungkinkan adalah mereka berjalan kaki untuk menuju ke tempat di mana mereka akan merayakan Paskah bersama. 那弟兄姐妹们知道，当时他们的交通工具呢，只是能够通过走路，他们要去那边过逾越节，他们就要走一段路。 Dan yang harus mereka lakukan sebelum makan Paskah bersama adalah mereka harus membersihkan kaki mereka. 那在他们吃这个逾越节的饭之前呢，他们就要先洗脚。 Tetapi pada waktu itu, siapakah yang akan membersihkan kaki daripada para murid? 但是那时候，哪一个人愿意给这些门徒们洗脚呢？ Tidak ada budak di situ. 在那边没有奴隶， Tidak ada orang yang lain 没有其他的人， selain para murid dan bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. 除了这些与耶稣一起的门徒们。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapakah yang akan ditunjuk dan siapakah yang bersedia merendahkan dirinya untuk melakukan pekerjaan yang paling hina yang tidak boleh dikerjakan oleh seorang budak Ibrani sekalipun. 那这样卑微的事情呢，他们将要指示谁来做呢？谁愿意将自己愿意去承担这个任务？连一个最卑微的希伯来奴隶呢，都不可以去做这个事情。 Siapakah yang bersedia tangannya menjadi kotor untuk membersihkan kotoran daripada kaki yang sudah terkontaminasi oleh kotoran apapun di jalanan? 哪一个人愿意将他自己的手去洗那个已经很脏的脚？因为他们已经踏上很脏的道路了。哪一个人的手愿意变脏的呢？ Saudara perhatikan di dalam ayat keempat. 弟兄姐妹们可以注意到第4节， Lalu bangunlah Yesus 耶稣就离席， dan menanggalkan jubahnya. 他脱了衣服， Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. 拿一条毛巾束腰， Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. 随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。 Kalau saudara bandingkan dengan tulisan daripada Rasul Paulus, saudara akan memahami apa yang Kristus lakukan di sini adalah seluruh perasaan dan seluruh pikirannya itu dia tuangkan di dalam tindakannya melayani murid-muridnya. 如果弟兄姐妹们将这段经文与使徒保罗在腓立比书所写的话呢，你能够发现耶稣他真正的用他全身的意念和心意，将他这些都倒入到他的行为当中，就是要成为他门徒们的一个榜样。 Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya adalah paralel dengan ayat ke-6 dari Filipi pasal 2 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 那在
第4节那边讲到，耶稣他离席站起来脱了衣服，这个呢跟腓立比书2章6节所讲的不以自己与神同等为强夺的是同样的一个意思。 Satu gambaran yang begitu indah, Yesus bangkit, bangun dari tahtanya yang ada di sorga, lalu kemudian dia menanggalkan kemuliaannya, dia turun ke dalam dunia ini. 这是一个非常美好的一个画面，上帝主耶稣他愿意从他的宝座降下，然后愿意道成肉身成为人。 Yesus dengan kerelaan hatinya, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia rela turun dari surga ke dalam dunia ini. 耶稣他是以自己的自愿，不将自己与神的同等为强夺的，他愿意降到世上。 Pada waktu yang mengambil kain dan mengikatkan pada pinggangnya, Rasul Paulus memberitahu lagi kepada engkau dan saya di dalam ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 那在第4节又讲到，他拿了一条毛巾束腰，在那边跟第7节在腓立比书2章7节讲到的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，是同样的意思。 Hanya seorang budak yang akan mengambil kain dan mengikatkan pada pinggangnya, lalu mulai membasuh kaki daripada orang-orang yang harus dia layani. 只有一个奴仆会将那个布束在腰上，然后开始给别人洗脚。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yohanes membongkar pikiran dan hati Tuhan Yesus kepadamu dan kepada saya di pagi hari. 弟兄姐妹们，约翰他已经将耶稣的心思意念敞开、揭开来给我们知道。 Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. 他随后就把水倒在盆里，就开始洗门徒们的脚。 Yesus memberitahu tidak lama lagi dia akan mengalirkan darahnya di atas kayu salib untuk membersihkan murid-murid dari dosa, membasuh saudara saya dari dosa kita yang merah seperti kirmitsi itu. 这表示耶稣他将预告，他将死在十字架上，留下他的宝血来洗净门徒们的罪，也洗净你和我的不义。因着我们的罪，如干红那样红。 Itu sebab di dalam Filipi pasal 2 ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. 因此在腓立比2章8节那边讲到，竟有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihatkah kita pikiran dan hati daripada Tuhan Yesus? 弟兄姐妹们，请问你是否已经看到了主耶稣的心思意念呢？ Inilah makna inkarnasi di dalam kita melayani Tuhan. 这就是我们在侍奉上帝的时候，这个道成肉身的含义。 Saudara, ada banyak orang karena statusnya, karena identitasnya, dia merasa dia tidak semestinya mengerjakan apa yang ada di depan dia. 很多人他们因着自己的身份，因着自己的地位，觉得他们不应当做那些他们要做的事情。 Ada banyak orang berkata, bukan saya yang harus melakukannya, tapi orang lain yang harus melakukannya. 很多人说，不是我应该做的，是别人应该做的。 Pekerjaan ini tidak sesuai dengan status saya tidak mau mengotori tangan saya. 那个事情呢，不适合我这个身份去做的，我不愿我的手沾了。 Tetapi saya mau mengajak saudara-saudara pada pagi hari ini untuk melihat justru Yesus karena statusnya, karena identitasnya, dan dia mengerti sepenuhnya keberadaan dirinya, dia justru melakukan pelayanan yang hina seperti itu. 但是今天早上我们却看到耶稣因着他的身份，因着他的地位，他却反而愿意去做那个最卑微的服事。 Saudara lihat di ayat ketiga daripada pasal yang ke-13.
Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. 我们看到约翰福音13章第3节那边讲到，耶稣知道父已将万有交在他的手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去。 Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, berarti otoritas penuh ada pada diri Kristus. 那他的父已将万有交在他的手里的意思呢，就是耶稣手里富有所有的权柄了。 Dan bahwa ia datang dari Allah, identitasnya sebagai putra Allah yang turun ke dalam dunia. Dia tahu persis. 而他是知道他自己是从神来的，意思是他的身份是从神来的，他非常的清楚。 Dan kembali kepada Allah, itu adalah kemuliaannya yang akan dimilikinya waktu dia kembali ke surga setelah dia disalibkan. 又要归到神那里去，意思是当耶稣升天的时候呢，他将得到一切的荣耀。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, makna inkarnasi begitu dalam dan begitu indah bagi kita semua. 弟兄姐妹们，这个道成肉身的含义呢，是非常的深奥，也非常的美妙。 Bagaimana kita kemudian menerjemahkannya di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam hidup bergereja kita. 那我们又要怎么样将这个道理，在我们的生活当中、我们的家庭当中、我们的工作上、我们的教会里面来执行呢？ Saudara perhatikan di dalam Filipi pasal yang kedua, karena disinilah Rasul Paulus memberikan nasihat yang begitu indah bagimu dan bagi saya. 那我们一起来看腓立比书2章，在那边使徒保罗将这个最好的信息传开了。 Ayat kelima Paulus menuliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 第5节那边讲到，你们当以基督耶稣的心为心，这个心包括了心思和意念。 Paulus mau kita rekalibrasi pikiran kita. 保罗他要我们再一次重整我们的思想。 Paulus mau saudara dan saya rekalibrasi perasaan kita. 保罗他也要我们再一次重整我们的感情。 Pikiran dan perasaan Kristuslah yang harus ada pada diri kita. 必须要有耶稣基督的心思意念在我们里面。 Dan disitulah kita melayani dipakai oleh Tuhan. 在那样的情况下，我们才能够被上帝使用来服侍他。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, murid-murid bukan hanya diberikan khotbah dan kuliah panjang lebar, tetapi Kristus Tuhan menjadi teladan bagi mereka. 弟兄姐妹们，耶稣不只是将长篇大论的道理讲给门徒们听，但是他以身为则，作为他们的榜样。 Dan Rasul Paulus memberikan aplikasi yang begitu indah bagi saudara dan saya di pasal yang kedua nih. Mari kita lihat di dalam ayat yang kedua. Saya bacakan untuk kita semua. Filipi pasal 2 ayat kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 使徒保罗他在这个第2章那边呢，给了我们一个非常好的应用，就是在第2节讲到，你们就要以意念相同、爱心相同，有一样的心思，有一样的意念。 Ayat ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, garis bawahi, atau puji-pujian yang sia-sia, garis bawahi. Sebaliknya, perhatikan bagian ini. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 接着在第3节在那边讲到，凡事不可结党，可以在那边下划线；不可贪图虚浮的荣耀，可以再一次下划线。只要弟兄姐妹们在这里注意这个一个转折点，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。 Dan ayat keempat, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 第4节讲到，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。 Pada waktu kita dengan rendah hati mau memperhatikan kepentingan orang lain, 当我们以谦卑的心要去顾别人的事，
disitulah Tuhan akan bukakan kepadamu dan saya kesempatan kita untuk berbuat kasih kepada orang tersebut. 就在那样的情况下，上帝会为你和我敞开一个机会，将爱流露出去。 Pagi hari ini bolehkah saya tanya dengan sungguh, apakah sudah kita memperhatikan kepentingan dari suamimu, istrimu, 弟兄姐妹 satu 们， sama yang lain? 今天早上我很诚恳的想要问你们，是否你真正的已经顾及到别人了，顾及到你的丈夫、你的妻子、你的彼此？ Apakah anak-anak memperhatikan orang tuamu? 是否孩子们，你们已经照顾到了你们的父母呢？ Sebaliknya, apakah orang tua memperhatikan kepentingan dari anak-anakmu? 父母们，你们是否也顾及到了你们儿女们的事儿呢？ Sesama pelayan Tuhan, apakah engkau saling mengutamakan yang lain? 同工们啊，你们是否也已经将别人看为先呢？ Inilah semangat inkarnasi yang diterjemahkan ke dalam hidup kita. 这就是耶稣道成肉身的精神，他要我们这样的去应用。 Injil Yohanes mencatat kalimat daripada Yesus Kristus yang hari ini saya ingin bacakan kepadamu di dalam pasal yang ke-13, di dalam ayat yang ke-14 dan 15 dan juga 16. 那约翰福音在13章第13到15节那边这样记载。 Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. 你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。 Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun, garis bawahi, wajib saling membasuh kakimu. 我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。在这里可以下划线。 Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. 我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。 Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， mari kita meneladani Kristus. 我们一起来效法耶稣。 Biar perayaan Natal kita pada pagi hari ini membawa kita kembali kepada inkarnasi Kristus, membawa kita kembali kepada pikiran dan perasaan daripada Kristus Tuhan. 但愿今天早上的这个圣诞崇拜会能够带领我们再一次回到耶稣基督的道成肉身的精神，能够回到耶稣基督的这个应许成了的精神。 Kita dipanggil untuk melayani. 我们的呼召呢，就是要服侍。 Dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, disitulah kita melayani Tuhan. 不管上帝把我们安排到哪里，在那个地方我们就要服侍。 Jadilah pelayan Tuhan dengan semangat inkarnasi. 但愿我们是以一个道成肉身的精神作为神的仆人。 Paulus berkata, teladanilah aku sama seperti aku meneladani Kristus. 保罗说：“你们要效法我，就像我效法了基督。” Hari ini, pagi hari ini, mari kita doa sama-sama. Tuhan, penuhilah aku dengan semangat inkarnasimu. 今天早上，让我们一起来向上帝祈求：主啊，求你以你的道成肉身的精神来充满我。 Penuhilah aku dengan kerendahan hati, sehingga aku terus bisa melayanimu, Tuhan. 以一个谦卑的心来充满我，使我一直能够服侍你。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan menutup khotbah pada pagi hari ini. 弟兄姐妹们，我要结束今天早上的
讲道。 Pada waktu Injil Lukas menuliskan dengan begitu rinci akan ayat ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 但路加他很详细的将这个信息记载下来呢，就是因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。 Ini adalah proklamasi berita Injil kabar kesukaan oleh para malaikat. 这就是天使们他们所要宣告的一个充满欢喜的信息。 Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 所以天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息。” Dan ajaibnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berita Injil yang pertama ini justru diberitakan kepada orang-orang yang dianggap sampah di masyarakat. 很奇妙的呢，这个第一次的福音，第一次的信息，却传给了大家都认为是卑贱的人群。 Para gembala adalah satu pekerjaan yang hina pada zaman itu. 当代呢，他们把牧羊人看为一个非常卑贱的工作。 Mereka dianggap sebagai orang yang najis karena mereka tidak mengerjakan ritual keagamaan mereka. 他们被看为是污秽、是肮脏的人，因为他们没有行他的他们的例行公事。 Mereka diberikan stigma, mereka adalah pencuri, orang yang tidak bisa dipercaya. 他们有一个别人给他们一个标签，就是他们是偷盗的人，因为不可相信的人。 Dan kesaksian mereka tidak diterima di pengadilan. 而他们如果在法庭上做见证的话呢，是不可得到验证的。 Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, justru Lukas mencatat dengan begitu teliti berita Injil yang pertama ini diberitakan kepada para gembala. 但是弟兄姐妹们，路加他却这样记载，第一次的福音信息却传给了牧羊人。 Apakah ini sesuatu yang kebetulan? 是否这是偶然的事情吗？ Ataukah justru merupakan penggenapan janji Allah dari perjanjian lama? 或者是反而是通过这个旧约的一个应许的应验呢？ Jawaban adalah menggenapi janji Allah yang ada di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33. 那这个情况呢，实际上已经应验了耶利米书33章所讲的。 Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-33. 我们一起来看耶利米书第33章 Ayat yang ke-13. 第13节。 Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benjamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. 耶利米书33章13节，在山地的城邑，在高原的城邑，南地的城邑，便雅悯地，耶路撒冷四周四围的各处和犹大的城邑，必在有羊群从数点的人手下经过。 Sesungguhnya waktunya akan datang, saudara perhatikan bagian ini. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. 这是耶和华说的，在这里大家可以下划线。耶和华说：“日子将到，我应许以色列家和犹大家的恩言必然成就。” Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. 当那日子那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来，他必在地上实行公平和公义。 Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. 在那日子，犹大必得救，耶路撒冷必安然居住，他的名必称为耶和华我们的义。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, janji Tuhan adalah ya dan amin di dalam Kristus.
弟兄姐妹们，上帝的应许在耶稣基督里真正的成就了。 Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. 上帝从不使他的应许落空。 Perkataan Tuhan adalah penuh dengan kuasa yang akan merubah hidupmu dan hidup saya. 神的话语是充满着权柄的，他的话语必能够改变你我的生命。 Itu sebab Lukas mencatat dengan begitu rinci, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. 因此，路加他很详细的记载着，今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。 Bukan saya demikian. 不但如此， Saudara akan melihat di dalam Lukas pasal yang keempat, penggenapan janji daripada kitab Nabi Yesaya pasal 61 yang kita baca di dalam awal pemberitaan firman Tuhan tadi. 不仅如此，大家可以在路加福音第4章那边看到，在那边记载了、应验了这个以赛亚书61章的话。 Saudara perhatikan di ayat ke-17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Di sini adalah Yesus. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. 在大家看到17节，有人把先知以赛亚的书交给他，就是耶稣，他就打开，找到了一处写着说。 Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. 主的灵在我身上，因他用膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告。 Siapakah orang miskin yang mendengar pemberitaan berita Injil? 那听这个话语的贫穷人到底是谁呢？ Para gembala. 就是牧羊人。 Dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 就是向他们报告说，被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神喜悦纳人的喜年。 Kalau saudara teliti membaca bagian firman Tuhan ini, saudara akan menemukan ada bagian yang tidak disebutkan oleh Yesus pada waktu dia membaca nas kitab Nabi Yesaya ini. 如果弟兄姐妹们很仔细的去考察这段经文的时候呢，你会发现到耶稣在读这个以赛亚书的时候，有某些地方他是没有读出来的。 Bagian yang tidak dibaca oleh Yesus itu adalah, saudara perhatikan di dalam Yesaya pasal 61 ayat kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Hari pembalasan Allah kita itu tidak dibaca oleh Yesus Kristus. 那耶稣他没有读出来的那段经文呢，就是在以赛亚书61章第2节，在那边讲到报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。在那边我们神报仇的日子，耶稣没有读出来。 Hari pembalasan itu adalah hari penghakiman Allah yang kudus. Waktu Tuhan Yesus datang kali kedua, mengakhiri sejarah dari dunia ini. 那这个神报仇的日子到底是什么时候呢？就是上帝的审判之日，就是耶稣第2次再来的时候。 Sekarang adalah tahun rahmat Tuhan, 而现在呢，是上帝的喜年， di mana berita Injil terus diberitakan oleh gereja Tuhan, oleh pelayan Tuhan, oleh engkau dan saya. 就是上帝的教会，上帝的仆人，你和我还可以传福音的这个时代。 Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. 我们的主是奇妙的主， Tuhan mempercayakan berita Injil yang begitu berharga itu ke dalam tanganmu dan tangan saya. 他将这么宝贵的福音交托在你我的手中。 Pada waktu kita menyanyikan beritakanlah, itu adalah sesuatu janjimu kepada Tuhan. 当我们待会唱我们要去传扬的时候呢，那就是你我的一个决志。 Sukacita yang sejati di dalam Natal adalah Kristus Tuhan datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. 圣诞的最欢喜的信息就是
主耶稣他来到世上，为了要拯救你和我。 Itu sebab Injil Matius mencatat nama Yesus artinya Juru Selamat. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 因此，马太他这样的记载耶稣的名呢，意思就是救主，他会将他的民从罪恶里拯救出来。 Kita tidak memiliki kemampuan menyelesaikan dosa kita. 我们根本没有能力去解决自己的罪， Tapi Kristus Tuhan justru datang ke dalam dunia ini. Dia akan dipaku di atas kayu salib, mati bagimu, menanggung hukumanmu atas dosa-dosamu dan dosa saya. 但是耶稣他降世为人，他死在十字架上来拯救你和我。 Berita Injil tidak berhenti di kelahiran. Kalau saudara membaca Injil Lukas sampai selesai, saudara akan menemukan Kristus bukan saja lahir, lalu kemudian mati di atas kayu salib, tapi Kristus bangkit kembali pada hari ketiga. 但是这个耶稣降生的信息呢，就是这个救赎的信息，不只是停止在耶稣降生而已，而是耶稣他死在十字架上，第3天从死人中复活，这是可以在整个路加福音里面读到的。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 因神爱世人， sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal 使他降下他的独生子， kepadamu dan kepada saya. 赐给我们， Barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 使凡信他的得永生。 Pagi hari ini, 弟兄姐妹们，今天早 bolehkah saya 上， tanya kepadamu, dimanapun engkau berada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, 不管你在何处，我想问你：当你听到上帝的话语的时候， apakah dosa membelenggu hidupmu? 是否罪恶已经捆绑了你的生命呢？ Apakah dosa yang kau lakukan itu menghantuimu? 是否你所做的罪一直在追随你呢？ Maukah engkau dengan rendah hati datang kepada Tuhan Yesus Kristus? 是否你愿意谦卑下来，来到主耶稣面前？ Karena Kristus Tuhan mengasihimu dan Dia mencarimu dan mengetuk pintu hatimu. Engkau bukakan hatimu bagi Dia. 因为耶稣他爱你，他寻找你，他要你打开你的心来迎接他。 Biar hari ini Kristus Tuhan lahir di dalam hatimu. 愿今天耶稣他诞生在你的心里。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 我所爱的弟兄姐妹们， Yesus Kristus menjadi Tuhan Juru Selamat kita dan menggembalakan kita. 主耶稣他成为我们的救赎主，他也成为我们的牧羊人。 Mazmur pasal yang ke-23 menjadi bagian yang terakhir yang akan kita renungkan pada pagi hari. 诗篇23篇要成为我们今天早上一起思考的最后一段经文。 Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah satu relasi yang hidup. 耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。这是一个很灵活的一个关系。 Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, istirahat, rest yang sejati dari Tuhan. 他使我躺卧在青草地上，这是我们在上帝里面得到真正的休息。 Ia membimbing aku ke air yang tenang, satu penyegaran, refreshment dari Tuhan untuk engkau dan saya. 领我在可安歇的水边，这是上帝给我们的一个得苏醒的一个情况。 Ia menyegarkan jiwaku adalah satu penyembuhan yang Kristus Tuhan akan lakukan bagimu. 他使我的灵魂苏醒，这是耶稣他会来医治我们的一个情况。 Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada bimbingan dan tuntunan Tuhan yang ajaib. 为自己的名引导我走义路，在这里我们可以看到上帝奇妙的引导和引领。 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini adalah ujian yang akan kita hadapi.
我虽然行过死荫的幽谷，这就是我们将要经过的一个考验。 Aku tidak takut bahaya, ada perlindungan dari Tuhan. 也不怕遭害，因为有上帝的保守。 Sebab engkau besertaku, kesetiaan Tuhan yang tak pernah berubah. 因你与我同在，这表现着上帝不变的信实。 Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, disiplin dari Tuhan kepadamu karena engkau dikasihinya. 你的杖、你的竿都安慰我，这是上帝对我们的管教，因为他爱我们。 Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Harapan adalah dari Tuhan adanya. 在我敌人面前，你为我摆设宴席，这表示我们的盼望是来自于神。 Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kelimpahan yang dari Tuhan. 你用油膏了我的头，使我的福杯满溢，这表示我们的丰盛都是来自于神。 Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Berkat Tuhan yang disediakan bagimu. 我一生一世必有恩惠慈爱随着我，这表示我们一生都有上帝的福分随着我们。 Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, hidup yang kekal diberikan kepadamu. 我且要住在耶和华的殿中，直到永远。这表现出我们将得到了来自于上帝的永生。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Mari kita mengambil waktu teduh, hening, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengasihi setiap kami. Semerah apapun dosa kami, Tuhan Yesus yang lahir, Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, yang mati di atas kayu salib dan yang bangkit kembali pada hari ketiga, menyediakan pengampunan bagi kami. Tuhan, Kau tahu siapa yang dengan sepenuh hati merindukan Engkau pada pagi hari ini. Pimpinlah mereka ya Tuhan. Tariklah mereka kembali kepadamu. Jadilah Tuhan juru selamat atas hidup mereka. Besertalah dengan mereka. Beri kami kekuatan, beri kami kesungguhan, yang kami melayani-Mu ya Tuhan, sebagai gereja-Mu. Singkirkanlah semua hal yang tidak kudus dari dalam diri kami. Basuh dan bersihkan kami. Dan layakkan kami untuk melayani-Mu. Bapa, terima kasih. Beserta dengan setiap jemaat-Mu dan domba-domba milik-Mu hari ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Di kota Daud itulah janji Allah yang termulia digenapi. 耶和华以细确服给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。在大卫城，神的应许全都成了。
jadi sobat dan teman orang yang dihinakan. 不是后在大卫家中，异乡的马棚里，有情感散了孩子安放的战场。玛利亚是好母亲。 Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia, yaitu Kristus, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 神的允许不论有多少，在基督都是是的，所以借着他都是实在的，叫神因为我们得荣耀。 Bernyanyilah, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Mari kita naikkan pujian. 天地都要向耶和华歌唱，天天传扬他的救恩。我们来唱。 Bait pertama dalam bahasa Indonesia, bait kedua dalam bahasa Mandarin. Dunia gemar dan soraklah. 首先用英文，然后用中文。 Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. 不奢望的自己万方，民众都看歌唱。我也后到山水平原，像银针线扫亮，像银针线扫亮，像银针线照亮。 Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah dari segala zaman. Mari kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian kita nyanyikan. 为众们请站立，让我们以过去、现今、将来的信徒合而为一，回向当初受洗的承诺。我们一同唱《舍土心经》。 Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya
suci di dalamnya. Mari kita memasuki doa syafaat. Tuhan Bapa Surgawi, kami dengan kesungguhan datang kepadamu dan mengingatkan bangsa dan negara kami yang pada saat ini tengah menghadapi situasi pandemi daripada virus COVID ini. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, anugerah-Mu dan belas kasih-Mu kami mohonkan bagi bangsa dan negara kami, khususnya kepada para pemimpin yang mencintai negara ini, yang mencintai rakyat. Tuhan berilah bijaksana-Mu kepada mereka, dan Tuhan berilah kekuatan juga kepada mereka untuk boleh mengatur segala sesuatunya dan mempersiapkan segala sesuatunya ke depan ini. Dan mohon Tuhan juga memimpin daripada bangsa dan negara kami ini untuk boleh terus mempunyai kesadaran menanggulangi sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Dan juga kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi gereja-gereja-Mu ya Tuhan di seluruh muka bumi di bulan Desember ini yang akan terus memberitakan berita Injil. Tuhan pimpinlah dan penuhi semua hamba-hamba Tuhan-Mu dengan kebenaran firman-Mu, dan penuhilah hati daripada setiap jemaat-Mu dengan cinta kasih-Mu. Dan kiranya Natal pada tahun ini menjadi Natal yang penuh pengharapan kepada-Mu ya Tuhan, meskipun di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu ini. Teguhkan setiap kami Tuhan, teguhkan hati daripada gereja-Mu dimanapun mereka berada, dan kami dengan penuh kesungguhan menaikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, pada ibadah Natal ini kita juga diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur Natal melalui rekening yang tertera di layar saat ini. 弟兄姐妹，在圣诞崇拜中，我们也有机会向神奉献感恩奉献。奉献可以汇款蒙福堂的账号，可以在屏幕上看。 Inilah firman Tuhan dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. 我要把甘心祭献给你，耶和华啊！我要称赞你的名，这名本为美好。 Mari kita naikkan doa syukur persembahan. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sungguh maha kuasa dan maha kasih. Kami bersyukur karena Engkau mau mengirimkan putra-Mu ke dunia, menggenapi semua nubuat juru selamat dunia. Bahkan mati di kayu salib menggantikan kami. Terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit dan Engkau
Allah yang sungguh terus setia pada janji-janjimu sampai hari ini. Bahkan karena kesetiaanmu akan janjimu, kami boleh ada pengharapan dalam hidup kami. Kami mau mengungkapkan syukur kami melalui persembahan Natal ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh menerima persembahan kami ini, yang kami berikan dengan hati yang rela dan hati yang penuh rasa syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kesetiaan Tuhan terus memberi kita pengharapan dan sukacita untuk kita beritakan. 弟兄姐妹们，神对他隐续的信实不断的给我们盼望和喜乐，以至于我们像将车传开。 Marilah kita nyanyikan satu pujian, beritakan. Biarlah ini menjadi lagu komitmen kita. 我们一同唱传开。 Mari kawan-kawan. Mari kawan-kawan, kita pergi bersama ke seluruh dunia, menyampaikan berita bahwa Allah mengasihi seluruh dunia dan menyediakan kita kehidupan kekal. Bahwa Allah mengasihi seluruh dunia dan menyediakan kita kehidupan Dan kekal. menyediakan kita kehidupan. Menyediakan kita kehidupan kekal. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, beritakanlah Injil. Jadilah terang dimanapun engkau berada. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari dan dengan Allah Roh Kudus beserta dengan engkau sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat sekalian, jemaat diundang untuk menghadiri juga perayaan ibadah hari Minggu tanggal 27 Desember nanti dengan tema utama perayaan Natal kita tahun ini, yaitu dekat di mata, jauh di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam keadaan pandemi 19 ini kita masih boleh merayakan Natal meskipun sangat sederhana. Tidak ada makan-makan dan sebagainya, ya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. 亲爱的会众们，感谢主，虽然我们还在疫情中，我们今天仍旧可以见主圣诞。主与大家同在。 Segenap majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Natal. 我们代表这宗哲师与神父，祝各位圣诞快乐。